Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan yang sudah bersama-sama dalam sesi pada pagi ini, insya-Allah seperti biasa kita sama-sama akan mengaji. Okey, kita baca sama-sama ayat suci Al-Quranul Karim. Insya-Allah hari ini kita sambung atau teruskan pada muka surat yang seterusnya, iaitu 102. Dan insya-Allah hari ini ialah muka surat yang pertama bagi juzuk yang ke-6. Alhamdulillah kita dah selesai pada minggu lepas hari Jumaat, iaitu muka surat juzuk yang ke-5, muka surat terakhir 101. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan lagi bersama-sama untuk membaca muka surat berikutnya 102. Jadi untuk tuan-tuan dan puan yang baru pertama kali join, okey, boleh follow TikTok kami dan juga insya-Allah okey boleh sama-sama joinlah sesi live ni setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. Okey, kalau tidak ada apa-apa halangan, tuan-tuan dan puan boleh join sesi live ni pada hari Isnin sehingga hari Jumaat, iaitu jam 9 pagi hingga 10 pagi insya-Allah. Jadi sebarang pertanyaan, soalan berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca, mungkin tuan-tuan dan puan ada kekeliruan dan sebagainya, boleh boleh masuk sesi live, boleh bertanyalah insya-Allah. Kalau saya tahu jawapan, saya sama-sama jawab, kita sama-sama jawab insya-Allah. Kemudian kalau tidak tahu, kita cari dulu jawapan, tak perlu terburu-buru. Kemudian kita akan jawab dalam sesi live seterusnya ataupun dalam bentuk video. Tuan-tuan dan puan boleh juga tengok video-video yang ada. Semoga tuan-tuan dan puan dapat ambil manfaat dan juga ilmu lah insya-Allah. Jadi untuk yang pertama kali join, sedikit penerangan ataupun makluman untuk setiap sesi kita pada setiap hari Isnin hingga Jumaat ini. Apa yang kita akan lakukan adalah kita pertama sekali akan baca ayat satu persatu. Kemudian kita akan huraikan berkaitan dengan hukum tajwid secara ringkas. Cuma untuk setiap kali di permulaan sesi live kita akan terangkan cara ataupun kaedah untuk tuan-tuan dan puan menggunakan formula ini. Kita ada 1, 2, 3 dan juga 4. Sebab sepanjang sesi live ni kita akan huraikan hukum tajwid tu berdasarkan formula ini. Kenapa kita nak kena huraikan, kenapa kita nak kena terangkan formula ni? Sebab dalam formula ni tuan-tuan dan puan dapat cover ataupun merangkumi beberapa hukum tajwid yang biasa tuan-tuan dan puan akan jumpa dalam dalam bacaan tuan-tuan dan puan setiap hari. Contohnya dalam formula yang pertama ni adanya 5 ke 6 hukum tajwid. Cuma kita simpulkan dalam satu formula untuk mudahkan tuan-tuan dan puan. Selepas ni kalau jumpa tanda-tanda yang kita dah masukkan dalam formula-formula ni, tuan-tuan dan puan dah tahu dah macam mana nak baca. Sama ada nak kena baca dengung, nak kena baca tanpa dengung, nak kena baca jelas ataupun panjang berapa harakat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan boleh fokuslah untuk pertama kali join, setiap kali sesi live tu kita akan gunakan formula ni. Macam tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan kita akan mulakan baca, kemudian kita tengok tajwid tadi, dan yang terakhir kita akan hurai ataupun baca terjemahan serta memahamilah poinnya untuk kita memahami apa ayat yang kita baca tu. Supaya kita faham apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Sebab kita baca Al-Quran ni bukan semata-mata untuk kita baca dapat pahala khatam 30 juzuk bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah memahami maksud dia. Kita tidak mahu menjadi golongan yang seperti itu. InsyaAllah jadi dalam sesi ataupun kesempatan setiap kali sesi live kita akan memahami juga maksud-maksud ayat yang kita baca. Barulah Al-Quran itu boleh menjadi sebagai petunjuk kepada kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, tanpa buang masa lagi kita teruskan. Kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Okay, kalau yang baru pertama kali join, nak screenshot dulu boleh sebelum kita huraikan berkaitan dengan formula-formula ni. Okay, boleh screenshot dulu untuk catatan sendiri, ataupun nak catat dekat mana-mana pun boleh, insyaAllah. Sebab video untuk penerangan khusus untuk formula ni belum kita siapkan lagi. InsyaAllah kita akan cubalah buat. Jadi tuan-tuan dan puan boleh refer semula dekat video tersebut nanti. Okay, ada 1, 2, 3 dan juga formula yang keempat. Boleh screenshot dululah. Okay. Yang tak sempat nanti insyaAllah kita akan tunjuk lagi. Jangan risau. Okay, baik. Kita akan teruskan. Kita baca dulu ayat yang pertama hari ini 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. Okay, baik. Jadi kita lihat hukum tajwid yang ada, tuan-tuan dan puan. Okay, pertama sekali kita lihat adanya tanda ombak. Okay, tanda ombak ni. Jadi dalam tanda ombak ni kita dah masukkan dalam formula yang keempat. Okay, saya terangkan dulu formula keempat lah sebab kita jumpa yang tanda ombak dulu. Okay, tanda ombak ini. Okay, nak screenshot boleh juga. Jadi kalau tuan-tuan dan puan jumpa tanda ombak, ada dua cara bacaan. Okay, ada dua cara bacaan. Okay, yang pertama, bila mana tuan-tuan dan puan nampak berjumpa dengan tanda ombak ini, dan selepas tanda ombak ini, huruf selepasnya adalah huruf yang tidak bersabdu. Okay, bukan huruf sabdu. Contoh dekat sinilah. Ombak, selepasnya huruf hamzah. Dan hamzah ini tidak bersabdu. Maka dia termasuk dalam kategori atas ni. Bukan bersabdu. Maka tuan-tuan dan puan baca dengan 4 ataupun 5 harakat sahaja. 4 ataupun 5 harakat. Itu dia punya formula lah, tuan-tuan dan puan kena ingat. Okey, bagaimana pula kalau sabdu? Ombak selepasnya huruf yang bersabdu. Ombak selepasnya huruf bersabdu, maka tuan-tuan dan puan baca 6 harakat. Okey. Contoh yang paling mudah, yang paling dekat dengan kita iaitu surah Al-Fatihah. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan dekat alif tu ada tanda ombak. Kemudian lam ada tanda sabdu. Pada surah Al-Fatihah tu. Okey, itu untuk contoh untuk 6 harakat. Tapi kebanyakan tuan-tuan dan puan akan jumpa 4 ataupun 5 harakat. Maka dekat sini tuan-tuan dan puan tak perlulah nak ingat yang ini mak wajib muttasil ke, mak jaiz munfasil ke, kan, dan lain-lain. Jadi tuan-tuan dan puan belajar ataupun fahami dan juga ingat tanda-tanda yang dimasukkan dalam formula ni. Okay, contoh dekat sini ombak selepasnya huruf tak bersabdu. Tak kisahlah huruf apa pun, maka tuan-tuan dan puan baca 4 ataupun 5 harakat. Jadi kalau orang tanya lepas ni berapa harakat nak kena baca sini, tuan-tuan dan puan ingat formula ni, insya-Allah boleh jawab 4 ataupun 5 harakat. Okey. Jelasnya kalau ada yang tak faham boleh terus bertanya, insya-Allah. Okey. Kemudian kita nampak ada perbezaan dekat sini, tuan-tuan dan puan. Bisu dengan al-qaul ni ada lam yang kosong dan juga ada lam yang ada tanda mati ataupun sukun. Kita panggil sukun lah. Mati tu kita panggil sukun. Maka kalau perbezaan dari segi huruf lam ni, yang kosong tuan-tuan dan puan tidak perlu lafazkan. Kalau huruf lam yang ada tanda mati, maka tuan-tuan dan puan perlu lafazkan huruf lam. Maksud tidak melafazkan tu maksudnya abaikan saja, terus masuk dalam huruf berikutnya. Bisu. Kalau bilsu itu bermaksud kita melafazkan huruf lam. Itu perbezaan dia. Kalau ada sabdu, ada tanda mati pada huruf lam, perlu dilafazkan. Minal qaul. Kita tidak masuk ke dalam huruf qaf terus. Minaq qaul. Tidak. Okay, itu perbezaan dari segi hukum alif lam ma'rifah. Kita panggil dalam tajwidnya alif lam ma'rifah. Yang ni alif lam qamariyah, yang di sini kita panggil alif lam syamsiyah. Okay, nama-nama yang disebutkan tu itu bonus lah. Kalau tuan-tuan dan puan dah ingat, itu bagus. Okay, cuma yang lebih penting, jauh lebih penting adalah tuan-tuan dan puan dapat memahami, menguasai cara baca. Okay, illa man zulim.
Okey, tuan-tuan dan puan dapat perhatikan dekat sini huruf nun yang kosong ataupun nun yang tidak ada sebarang tanda mati ke, baris ke dan sebagainya. Maka ini pun menjadi tanda ataupun formula kita yang pertama. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nampak dekat sini nun yang kosong kan. Sebab apa? Sebab kita akan ada nanti nun yang ada tanda mati. Okey. Maka saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan, okey, untuk hukum nun mati tadi 1 dengan 2. Okey, formula 1 dengan 2. Okey, cara nak guna tuan-tuan dan puan boleh screenshot ataupun dengar betul-betul. Okey, setiap kali tuan-tuan dan puan jumpa tanda-tanda ini, okey, contoh nun kosong macam tadi kita jumpa kan, nun kosong, ataupun tuan-tuan dan puan jumpa baris tanwin yang tidak selari, sama ada atas ataupun bawah. Tanwin tu bermaksud baris yang double, ada 2 baris. Bukan baris satu je. Kalau macam ni satu ini bukan tanwin. Kita panggil tanwin ni bila mana dia double macam ni. Tak kisahlah dia double atas ke bawah ke, kalau depan tu 99. Okay? Maka kalau tuan-tuan dan puan nampak je bentuk-bentuk ni dalam ayat yang tuan-tuan dan puan baca, maka gunalah formula yang pertama ni. Okay? Nun kosong, tanwin tidak selari, tanwin bawah tidak selari, tanwin depan 99. Okay? Kalau yang ada dalam kotak ni, saya buat kotak ni kan. Okay? Maka tuan-tuan dan puan kena lihat dulu huruf setelahnya. Kalau huruf selepasnya itu lam ataupun ra, maka tuan-tuan dan puan baca kalau selepas daripada tanda yang kita sebut ni dalam kotak ni huruf lam ataupun ra, maka tuan-tuan dan puan tidak boleh baca dengan dengung. Tidak boleh baca dengung. Okey, tapi sekiranya dalam tanda-tanda dalam kotak-kotak tanda-tanda dalam kotak ni selepasnya huruf selain lam dan ra, tuan-tuan dan puan baca dengung. Itu saja. Formula ini sangat mudah untuk tuan-tuan dan puan amalkan dan fahami. Okey. Okey, kenapa ada mim dekat sini? Mim ni kenapa tak letak dalam kotak? Ada tujuannya supaya tuan-tuan dan puan nampak je mim kosong, tidak perlu lihat kepada huruf setelahnya. Terus sahaja tuan-tuan dan puan dengung. Okey, dengung. Okey, cuma kena pastikanlah bezakan antara nun yang kosong, okey, mim kosong dengan di bawah ni ada nun yang ada tanda mati, mim ada tanda mati. Kena bezakan 1 dengan 2 ni dia ada perbezaan lah. Dia hukum dia berlawanan. Sunshine girl, Ustaz selalulah jam berapa hari apa kalau pagi? Okey, kalau untuk sesi live ni kita buat setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Okey, Isnin hingga Jumaat, mula pukul 9 pagi sehingga 10 pagi. Lebih kurang dalam sejam je lah. Dalam sejam tu pun kita sempat baca dalam satu muka surat saja. Sebab kita cover 3 benda kan. Kita mengaji, kita baca, kemudian kita kupas berkaitan tajwid secara ringkas. Yang ketiga, kita baca maksud, kita fahami maksud ayat yang kita baca, pengajaran yang kita boleh ambil. Itu tadabbur lah. Okay, untuk tuan-tuan dan puan, kita hayati Al-Quran yang kita baca, bukan sekadar kita berhenti setakat tajwid saja. Jadi 3 perkara tu insyaAllah kita sempat satu muka surat. Okay, boleh Puan Sunshine ni. Okey, cuma esok saya nak bagi tahu awal lah. Esok saya tak dapat live sebab ada urusan pagi tu. InsyaAllah kita sambung muka surat yang 103 tu hari Rabu nanti insyaAllah. Pukul 9 juga, 9 pagi hingga 10 pagi. Okey, baik, dah selesai. Untuk formula yang pertama, kita dah faham cara nak guna. Kemudian formula kedua pun sama jugalah. Cumanya pastikan tuan-tuan dan puan beza. Bezakan nun yang ada tanda mati, tanwin atas bawah yang selari. Kemudian tanwin depan 69. Okey, maka kalau tuan-tuan dan puan nampak tanda-tanda ni termasuk juga dengan mim yang ada tanda mati, maka bacaan kita panggil apa? Bacaan izhar. Okey, cuma kalau dalam hukum nun mati dan juga tanwin kita panggil izhar halqi. Kalau dalam hukum mim mati kita panggil dia izhar syafawi. Cuma yang pentingnya itu dari segi nama lah, tuan-tuan dan puan tak perlu nak pening-peningkan kepala, ingat nama tersebut. Cuma tolong ingat tanda-tanda baca ini. Okey, bila nampak je tanda-tanda ni, tuan-tuan dan puan kena baca jelas. Dan bila mana kita sebut jelas, tuan-tuan dan puan tidak boleh dengung. Okey, kita bagi contoh lah yang pertama tadi kan. Dalam situasi yang illa man zulim, bermaksud dekat sini apa kaedah baca dia, iaitu nun kosong kan. Selepasnya kena tengok. Kalau tanda-tanda dalam kotak ni, kena tengok huruf selepas dia apa. Tapi kalau mim ni tak perlu dah tengok huruf selepas dia. Itu cara nak guna formula ni lah. Okay, jadi kalau macam dekat sini nun kosong, selepasnya huruf za. Maksudnya bukan huruf lam, bukan huruf ra. Maka tuan-tuan dan puan baca dengung.
Baca dengung. Okey. Jadi illa man zulim. Itu cara dia. Dengung berapa harakat? Tentulah 2 harakat. Okey, kemudian wa kana Allahu sami'an alima. Tadi kita dah nampak, kita dah huraikan. Kalau tanda tanwin yang selari ni macam mana nak baca? Maka rujuk pada formula yang kedua. Ni kan selari. Maka selari atas, tuan-tuan dan puan perlu baca izhar, iaitu jelas. Bila sebut jelas, memang confirm tidak boleh dengung. Jadi bacaan dekat sini sami'an alima. Tak bolehlah baca sami'an ali, tak bolehlah. Okey, sebab kita dah tulis dekat sini, nampak tanda-tanda ni tak boleh dengung. Okey, jelas setakat ni. Sebab insya-Allah formula ni memang sangat-sangat mudah. Kalau kanak-kanak pun boleh faham insya-Allah. Apatah lagi kalau dewasa. Kan? Cuma kena mahirkan betul-betul lah, ingat betul-betul insya-Allah. Yang bagi sahabat-sahabat yang memang dah mahir kan, nama ikhfa hakiki, izhar syafawi dan sebagainya, itu insya-Allah tidak ada masalah lah. Ni formula ni khusus untuk sahabat-sahabat kita yang masih merangkak-rangkak, tak boleh beza yang mana kena dengung, yang kena baca jelas dan sebagainya. Okey, yang dah mahir tu dengar saja. Dengar saja dan juga fokus kepada maksud ayat nanti kita akan baca. Kan? Okey. Baik, kita pergi kepada maksud ayat, terjemahan ayat, apa yang kita faham tentang ayat ini. Allah tidak menyukai perkataan buruk, yakni yang diucapkan secara berterus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Okey, ada nota dekat sini sikit. Orang yang dizalimi boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa tentang keburukan-keburukan orang yang menzaliminya. Itu maksud dia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, jadi jelas kepada kita bahawa Allah SWT tidak suka kepada mana-mana perkataan buruk. Okey, mana-mana perkataan buruk yang diucapkan secara berterus terang, iaitu kalau kita sebut jahar ni, kalau solat kan, dalam solat jahar ni kita panggil solat apa? Solat yang kita baca kuat. Contoh subuh, maghrib, isyak, itu solat jahar. Kalau satu lagi asar dengan zuhur tu kita panggil solat sir kan, solat kita baca senyap-senyap. Jadi Allah SWT tidak suka kepada perkataan yang diucapkan, iaitu perkataan-perkataan buruk. Bukan semua, kecuali oleh orang yang dizalimi. Maksudnya kalau kita ni orang yang dizalimi, maka kita boleh ceritakan tentang orang yang menzalimi kita tu kepada hakim ataupun kepada pihak berkuasa, pihak yang berautoriti kan. Ataupun orang tu menzalimi kita, dia mencela kita dan sebagainya, boleh kita nak balas, tetapi jangan berlebihan, dan juga yang lebih baik adalah kita maafkan. Yang lebih baik adalah kita memaafkan. Ini menunjukkan bahawa Islam itu agama yang adil. Sebab kita dizalimi, tak adalah kita rasa macam kita tidak ada hak untuk membalas dan sebagainya. Dan dalam ayat ini juga kita boleh fahami bahawa kita boleh mendoakan keburukan kepada orang sekiranya kita dizalimi. Jadi tapi yang lebih baik itu adalah kita memaafkan. Cuma nak bagi tahu dekat sini memang boleh lah. Memang boleh. Okey, jadi itu untuk ayat yang pertama kita baca. Kita teruskan lagi ayat berikutnya. Okay, kita baca dulu macam biasa. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Okey, baik, kita tengok kepada yang nun kosong. Okey, nun kosong. Kalau tanwin yang tanwin yang selari ni termasuk dalam formula yang kedua kita sebut tadi kan. Okey, maka dekat sini kena baca jelas izhar, tidak boleh dengung. Khairan au. Okey, khairan au tukhfu. Okey, kalau nun kosong tak ada masalah, kita lihat kepada huruf selepasnya. Kan, selain daripada lam ra, maka tuan-tuan dan puan boleh baca dengung. Sama juga dekat sini, nun kosong. Okey, selepasnya huruf sin boleh dengung 2 harakat kat sinilah. Ikut formula yang nombor 1 tadi kita sebut. Okey, kemudian ada ombak. Okey, kalau ombak ni terus kita tengok kepada formula yang keempat tadi. Okey, formula keempat tadi selepasnya huruf bersabdu ataupun tidak. Kalau dekat sini kita tengok hurufnya tidak bersabdu. Maka kalau tidak bersabdu, maka tuan-tuan dan puan boleh baca berapa harakat ni? 4 ataupun 5 harakat.
Okey, jadi dekat sini tuan-tuan dan puan baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau dalam tajwid kita panggil kita panggil mad, betul lah, mad wajib muttasil kat sini 4 ataupun 5 harakat. Fa innallaha kana afuwan qadira. Dekat atas waw ni ada tanwin. Tanwin tak selari kan. Bila tanwin tak selari, kita terus gunakan formula nombor 1 ni kan, tanwin tidak selari. Maka sebabkan dia ada dalam kotak, maka kena tengok huruf selepasnya dulu. Okay? Kalau bukan lam ra, kita baca dengung. Kalau lam ra, tak boleh dengung. Okay? Kalau dekat sini bukan huruf lam ra, huruf qaf, maka boleh dengung. Afuwan qadira. Okay, kalau tuan-tuan perempuan dah advance sikit kan, dari segi hukum bacaan ra dekat sini. Untuk ra dalam tajwid kita ada cara bacaan khusus, iaitu dia ada topik khusus lah. Maksudnya hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra. Ra ni ada ra tafkhim, ra baca tebal, ataupun ra tarqiq kita panggil, ra baca nipis. Okey, ataupun ra tafkhim dan atau tarqiq. Dia boleh baca tebal, boleh baca nipis. Ada beberapa keadaan. Tapi dekat sini qadira, kat sini contoh untuk ra, kita panggil ra tafkhim, iaitu ra yang kita baca dengan tebal. Sebab apa? Sebab ra berbaris fathah. Fathah ni berbaris atas. Bermaksud kalau ra itu berbaris di atas, maka kita baca dengan ra tafkhim. Cuma kalau tuan-tuan perempuan masih keliru lagi, tak perlulah, sebab tajuk ra ni mungkin advance sikit lah. Jadi qadira, ra kena praktis. Nak tebal, nak bunyi tebal tu macam mana, kena belajar sikit lah. Kena berguru sikit. Okey, lagi kita tambah daripada formula-formula tadi, nun yang bersabdu. Okey, untuk huruf yang bersabdu yang perlu dengung hanya 2 sahaja, iaitu nun sabdu ataupun mim bersabdu. Okey, saya ulang sekali lagi, nun bersabdu ataupun mim bersabdu. Okey, 2 huruf ini sahaja yang bersabdu perlu didengungkan. Dalam tajwid kita panggil wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Bermaksud kalau huruf lain yang bersabdu tak perlu dengung. Contoh dekat sini huruf sin. Binsu, binsu tak perlu. Yang perlu dengung adalah nun bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Itu perlu dengung 2 harakat. Cuma kalau mim yang bersabdu tu, pastikan mulut ataupun bibir tuan-tuan perempuan dirapatkan serapat-rapatnya. Bibir atas dan juga bibir bawah. Okey, baik. Jadi okey, satu lagi saya nak tambah, iaitu huruf ba. Huruf ba ni termasuk dalam huruf qalqalah. Ni formula yang ketiga kita tak terangkan lagi tadi. Maka tuan-tuan perempuan, bila mana berjumpa dengan mana-mana huruf yang 5 ini, ba, jim, dal, qaf, ta, okay, 5 huruf ni dalam keadaan sukun ataupun dalam keadaan mati. Ni mati ni tanda mati. Maka wajib tuan-tuan dan puan lantunkan dia. Kenapa lantun? Sebab kita panggil dalam tajwid dia qalqalah. Contoh dekat sini kita kena baca in tubadu, tub. Kena ada lantunan tu. In tubadu khairan. Okay? Dan saya ingatkan untuk lantunan ini dia tidak terjadi dengan kita buat-buat. Dia terjadi secara semula jadi sebenarnya. Kenapa dia boleh jadi lantunan? Sebab terlepasnya lidah kita itu pada makhraj, ataupun terlepasnya sebutan huruf tersebut pada makhrajnya. Disebabkan itulah dia jadi lantunan qalqalah. In tubadu khairan. Okay. Jadi dekat sini kena lantunkan. Okay. Jadi mana-mana huruf dalam 5 dalam kotak ni tuan-tuan puan jumpa, maka dilantunkan. Dan hati-hati, selalu saya ingatkan, huruf yang tidak perlu dan tidak boleh dilantunkan tetapi sering dilantunkan adalah huruf-huruf di bawah ni. Huruf dad, huruf za, zal, huruf nun, huruf mim. Okay, ni adalah antara 4 huruf yang sering kali dilantunkan walaupun pada sebenarnya tidak boleh dilantunkan. Contohnya fis samawati wal ard. Huruf dad wal ard tu disukunkan kerana nak wakafkan. Seringkali juga dilantunkan, maka bacaan tersebut kurang tepatlah. Sebab dia tidak termasuk dalam huruf qalqalah. Maka tuan-tuan dan puan tidak boleh baca fis samawati wal ard. Kena mati wal ard, ataupun
min fadlillah. Itu lantunan. Maka sebenarnya tidak boleh lantun. Sepatutnya min fadlillah, min fadlillah. Okey, macam tu. Contohnya huruf za, za sukun pun sama juga. Sering kali dilantunkan. Contoh, wa idza akhadna mitsaqahum. Itu lantunan. Wa idza akhadna. Sepatutnya tak boleh lantun. Wa id akhadna. Macam mana kita nak latih? Tuan-tuan dan puan cuba sebut ayat yang saya baca tadi. Wa id akhadna, mesti akan ada sikit lantunan. Kalau tak hati-hati. Maka caranya tuan-tuan dan puan kena pastikan lidah tersebut berada pada makhraj yang sepatutnya, makhraj dia tu. Okey, sampai habis sempurna sebut, barulah kita masuk ke dalam makhraj ataupun sebutan huruf yang lain, barulah dia bergerak. Barulah tidak ada lantunan. Dia yang jadi lantunan tu sebab tuan-tuan dan puan lepaskan dia pada makhraj dia. Contoh pada huruf zal ni, makhrajnya adalah hujung lidah kena pada gigi atas, gigi depan bahagian atas. Wa id, maka bila mana tuan-tuan dan puan sebut huruf zal ni, pastikan dia melekat dekat situ sampailah sempurna bunyi dia. Wa id akhad, lekatkan dekat situ. Kalau tuan-tuan dan puan lepas, maka dekat situlah yang terhasilnya lantunan. Sebab apa tak boleh lantun? Sebab dia tidak termasuk dalam qalqalah ni. Qalqalah ni formula yang tuan-tuan dan puan mudah ingat dekat atas ni. Baju daqata, baju daqata. Ba ni huruf ba lah. Ju ni huruf jim. Da ni huruf dal. Qa ni huruf qaf. Ta huruf ta. Jadi tuan-tuan dan puan ingat formula ni. Baju daqata, baju daqata, ini adalah huruf-huruf yang perlu dilantunkan. Selain daripada tu, tidak boleh dilantunkan. Waalaikumsalam Puan Tok Normah GB. Okey, jelas. Okey, kalau tuan-tuan dan puan yang baru masuk, nanti insya-Allah boleh tengok balik sesi live ni dekat YouTube kita. Okey, sebab untuk menerangkan cara guna formula ni, tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat awal sesi live. Okey, sebab kita tak siap lagi video untuk terangkan formula ini saja. Okey, baik, kita teruskan untuk maksud ayat. Jika kamu mengatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan yakni orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi kita dah sebut tadi, kalau kita ni dizalimi, maka boleh kita nak balas ataupun kita boleh nak mengadu kepada pihak yang berautoriti, kan, kepada hakim, kepada mahkamah dan sebagainya, boleh. Tetapi kalau kita memaafkan, maka ketahuilah bahawa Allah SWT itu pemaaf dan lagi Maha Kuasa. Kenapa digandingkan afuwan dengan qadira? Sebab kalau kita lihat sekarang ada dua situasi. Sama ada orang itu tidak membalas, kan, tidak membalas kezalimannya disebabkan dia tidak mampu, ataupun orang itu memang dia tidak membalas sebab memang dia maafkan. Dia maafkan sebab dia tak mampu, ataupun dia maafkan dalam keadaan dia boleh balas. Itulah Allah SWT. Allah, fa innallaha kana afuwan, pemaaf dalam keadaan Allah itu berkuasa, qadira. Maka kalau kita memaafkan seseorang itu dalam keadaan kita mampu sebenarnya nak balas, maka itu memang hebat lah, maksudnya memang hebat. Tetapi kalau kita maafkan seseorang itu tetapi dalam keadaan memang kita tak mampu pun nak lawan dia, itu tak sehebat seperti yang maaf dalam keadaan dia mampu untuk balas. Maka dekat sini yang kita boleh belajar, kita boleh ambil pengajaran bahawa memaafkan itu lebih baik. Sebab ada dalam ayat lain bahawa kalau kita buat kebaikan itu kepada orang yang buat jahat kepada kita, okay, moga-moga orang yang buat jahat tersebut menjadi teman rapat ataupun menjadi orang yang baik lah. Maksudnya menjadi orang yang baik dengan asbab apa? Asbab kita balas setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Okey. Baik, kita teruskan ayat berikutnya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasul. Sekali lagi. Ustaz nak tengok formula 4 dan contohnya, boleh ke? Boleh. Okey, sekejap kita baca dulu sebab dalam ayat ni, okey, ayat ni tak ada pula contoh keempat. Boleh Puan Normah, boleh screenshot dulu. Tak apa, kita tunjuk dulu. Okay, yang lain boleh bersabar sekejap. Okay, kita tolong sahabat kita. Cuma tak cantik sikit lah kalau tuan-tuan perempuan tengok macam belacan sikit ni, sebab dah banyak kali kita conteng-conteng dalam setiap sesi live tu mesti ada
contengan baru kan. Tapi tak apa, insyaAllah kita buat dalam bentuk yang lebih proper, dalam bentuk video. Kalau Puan Normah dah siap screenshot, boleh bagi tahu. Contoh dia dekat atas ni tadi, jahra bisu ni. Okay, ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Cuma kalau ombak selepasnya huruf sabdu, kita tak jumpa lagi contoh dalam ayat yang kita baca hari ni. Tapi tadi saya dah bagi contoh yang paling selalu kita baca, iaitu dalam surah Al-Fatihah lah. Waladdallin, itu untuk tanda ombak berjumpa dengan huruf yang bersabdu. Sabdu tu atas huruf lam tu lah. Okay, saya rasa dah Puan Normah dah screenshot insyaAllah. Kalau tak sempat nanti bagi tahu balik, kita akan up balik. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Okey, sekali lagi. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Okay, baik tuan-tuan dan puan, kita lihat hukum tajwid yang ada. Innal ladzi, kita dah sebut tadi, nun yang bersabdu maka perlu didengungkan, wajibul gunnah 2 harakat. Okey. Kalau tuan-tuan perasan innal ladzina yakfurun, okey, seolah-olah ada qalqalah, tapi sebenarnya kita tak panggil qalqalah dekat situ. Kita panggil hamas. Yakfuru. Sebab huruf kaf ni ada beberapa sifat lah. Antaranya syiddah dan juga hamas. Maka dalam setiap huruf, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan lah, setiap huruf sekurang-kurangnya dia mempunyai 5 sifat. 5 sifat. Jadi untuk tajuk sifat tu dalam tajwid, dia salah satu tajuk yang biasanya orang letak dekat belakang lah, iaitu advance sikit. Tapi kena belajar juga untuk sempurnakan sebutan huruf tu. Okey, billahi wa rusulihi. Okey, di sini ni kalau tuan-tuan dan puan nampak ada tanda ni, bermaksud kena baca 2 harakat. Cuma tanda ini ada selepas huruf ha. Sebab kat sini tanda untuk huruf hukum tajwid mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah dia ada tanda ombak atas ni. Cumanya kaedah dia sama je. Tuan-tuan dan puan boleh guna formula yang kita sebutkan tadi. Kalau nampak ombak je, terus guna formula nombor 4 tu. Tak kisah dekat situ hukumnya mad silah qasirah ke, mad silah tawilah ke, mad jaiz munfasil ke, mad wajib muttasil, tak kisah. Okey. Dia merangkumi juga, merangkumi hukum tersebut. Itu dengan tanda baca pun sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh baca dengan baik dah. Okay, tak payah risau untuk ingat-ingat nama lah. Kecuali anak-anak kita yang ambil periksa tu memang kena ingat lah nak jawab kan. Nu'minu bi ba'dhin, maka tidak selari tuan-tuan dan puan terus boleh tangkap bahawa kalau tidak selari dia termasuk dalam formula yang pertama. Bila formula pertama, bila tanwin ni dalam kotak kan. Bagi yang baru masuk tu mungkin tak tahu formula 1, 2, 3, 4 apa tu. Okay ni. Okay, yang tak selari tu termasuk dalam formula kotak. Maka kena lihat huruf selepasnya. Kalau bukan lam ra, maka berdengung. Bi ba'dhin wa nakfuru. Ni pun sama. Bi ba'dhin. Okey. Cuma kalau kita berhenti tadi dekat sini, tak perlulah nak dengung. Wa nakfuru bi ba'd. Okey. Dan juga kita dah sebut tadi, hati-hati kalau huruf dad ni bukan qalqalah. Maka kalau tuan-tuan dan puan berhenti wa nakfuru bi ba'd. Bi ba'd. Itu bermaksud qalqalah. Salah. Jadi tidak boleh lantunkan. Bi ba'd. Macam tu saja mati dia. Bi ba'd. Okey. Ini pun sama, dengung 2 harakat. Okey, baina dzalika sabila. Okey, baina dza. Okey, untuk huruf ya yang ada tanda sukun ini bukan huruf mad. Maka tidak boleh kita baca panjanglah bina ataupun baina, tak boleh. Sebab huruf mad dia mesti kosong, ya kosong, waw kosong ataupun alif kosong. Tidak ada tanda mati. Ini kita panggil apa? Mad. Kita panggil huruf lin, huruf lin. Kalau ada tanda mati tu, ya ada tanda mati, waw ada tanda mati, maka kita panggil itu huruf lin. Baik, jelas. Kita terus kepada terjemahan ayat 150. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeza-bezakan antara Allah dan Rasul dengan mengatakan kami beriman kepada sebahagian dan kami mengingkari sebahagian yang lain.
serta bermaksud mengambil jalan tengah. Yang ini bukan orang beriman, bukan orang kafir. Dia macam orang munafik lah yang kita baca dalam ayat sebelum ni. Orang munafik ni dia berpihak kepada keduniaan. Dia tidak berpihak kepada orang beriman, dia tidak berpihak juga kepada orang kafir, tetapi dia berpihak kepada harta benda keduniaan. Kan kalau orang, kita dah bincangkan sebelum ni, kalau orang beriman menang, maka dia akan menempel dekat orang beriman. Dia orang ni mengatakan bahawa dia telah membantu, telah turut berperang bersama orang beriman. Kalau orang kafir menang, maka dia pergi menempel dekat orang kafir, dia bagi tahu yang dia ni telah membantu orang kafir, telah menyebabkan orang kafir ni menang. Itu sifat ataupun sikap orang munafik. Begitu juga dalam ayat ni kita fahami bahawa ada orang yang membezakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya dia beriman kepada Allah, tetapi dia tidak beriman kepada Rasul. Dia beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Tapi kita sebagai orang yang mengaku beriman, maka kedua-duanya, Allah dan juga Rasul-Rasul yang diutuskan, mesti wajib kita imani tanpa kita meninggalkan seorang pun daripada Rasul-Rasul yang diutuskan. Kan? Sebab kalau kaum-kaum sebelum ni, mereka ada yang beriman, memang beriman kepada Allah, tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sama juga, tertolak keimanan mereka itu, tertolak. Sebab apa? Sebab kita dah pernah baca juga ayat sebelum ni, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Maka siapa yang taat kepada Rasul, sebenarnya dia telah taat kepada Allah. Maka kita sebagai orang yang mengaku beriman, hendaklah beriman kepada Allah dan juga Rasul. Mungkin kita dah sebut kita beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dari segi praktikalnya kita kena semak juga. Kalau kita cakap kita beriman kepada Allah, maka kita akan follow 100% apa yang Al-Quran telah ajar kepada kita. Tapi pertama sekali, macam mana kita nak follow Al-Quran adalah dengan cara kita memahami lah. Yang kedua adalah kita follow apa yang Rasulullah SAW bagi tahu. Sekarang Nabi tidak ada depan kita, tetapi Nabi tinggalkan apa? Tinggalkan sunnah, tinggalkan hadis-hadis sahih. Maka kita follow apa yang Rasulullah SAW dah ajar. Itu bermaksud keimanan kita yang sebenar. Bukan sahaja kita cakap di mulut, tetapi kita zahirkan dengan amalan-amalan tersebut. Okay, baik. Terus ayat seterusnya, 151. Ulaika humul kafiruna haqqan وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Okey, tajwid apa yang kita jumpa di sini, ombak tuan-tuan dan puan, nampak ombak dekat sini. Okey, maka ikutlah formula yang keempat tadi, selepasnya bukan huruf bersabdu, 4 dan 5 harakat sahaja baca. Jangan baca lebih, 4 ataupun 5 harakat sahaja. Okey, tajwid dekat sini kita panggil apa? Mad wajib muttasil. Sebab mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Okay. Cuma kalau tuan-tuan dan puan nampak dekat sini kan, huruf waw ni ada tanda mati bulat ni. Kalau tuan-tuan dan puan belajar, kita panggil dia sifir mustadir. Sifir mustadir ni ada dekat waw ataupun ada dekat alif ni, nampak? Maka kita wakaf ke, kita sambung ke, bacaan pendek saja, tak perlu panjang. Lawannya kita ada nama dia sifir mustatil, iaitu contoh atas alif ataupun atas huruf apa lagi? Contoh atas alif lah, atas alif. Alif dia ada macam tanda mati, tetapi dia sedikit bujur. Nanti kalau kita ada jumpa, kita akan sebutlah balik. Maka dekat situ, kalau berhenti, kita kena baca panjang 2 harakat. Kalau kita sambung, kita baca pendek saja. Tapi kalau tuan-tuan dan puan jumpa yang bulat betul macam ni, maka sambung ke, berhenti ke, tetap baca pendek. Tak boleh panjang. Ada satu lagi tu, nanti kalau kita jumpa, kita sebutlah. Cuma dekat situ ada hukum tajwid, kita panggil sifir mustadir, sifir mustatil. Okey, wa'atadna, pastikan lantun kat sini kita dah sebut tadi, qalqalah baju Dakota. Dal ni termasuk dalam qalqalah. Okey. Kemudian haqqa, kalau kita sambung, dia akan jadi dengung lah. Kan, sebab tadi kita dah sebut baris tanwin yang tidak selari termasuk dalam formula yang pertama, dan ada dalam kotak kan. Bila ada dalam kotak, kena tengok huruf selepasnya. Kalau selain lam ra, kita dengung. Maka dekat sini kedua-duanya kita dengung lah. Cuma dekat sini kalau kita berhenti, tak perlu dengung. Haqqa, jadikan dia satu baris sahaja. Kita panggil dia mad iwad. Mad iwad, tanwin atas. Okey, kita tengok terjemahan ayat 151. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi mereka tu siapa? Yang tadilah yang disebutkan.
iaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yang berniat ataupun ada maksud untuk membezakan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Maksudnya dia beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Rasul, ataupun beriman kepada Rasul tak beriman kepada Allah. Maka mereka itulah sebenarnya orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya dekat dalam masyarakat kita ni mungkin boleh jadi ada yang dalam IC-nya Islam, tetapi kalau mengamalkan ataupun kepercayaan mereka seperti yang disebutkan dalam ayat 150, maka sebenarnya mereka itu adalah orang yang kafir. Walaupun pada zahirnya kita nampak Islam, tetapi mereka itu sebenarnya orang yang kafir. Sebab Allah SWT dah sebut, bukan kita manusia yang sebut, tapi Allah SWT dah sebut. Maka ciri-cirinya ada di atas kita sebutkan tadi. Maka orang-orang yang kafir tadi disediakan untuk mereka adalah azab yang menghinakan. Okey, kita terus lagi. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Okey, tajwid dalam ayat ni وَالَّذِينَ آمَنُوا. Okey, kalau kat sini saya jarang sentuh lah berkaitan dengan hukum badal kat sini kan. Mat badal ni, hamzah ni. Asalnya dekat sini ni ada dua hamzah mati lah. Tetapi ditukarkan hamzah yang kedua, hamzah mati tersebut kepada alif. Amanu. Ni kita panggil dalam tajwid badal. Mat badal. Tapi tak apalah, yang tu tak penting sangat dari segi nama. Yang penting tuan-tuan dan puan nampak alif terus baca dua harakat, itu saja. Cuma kalau nak belajar detail tu dia ada hukum kat sini lah, mat badal. Okey, wa rasulihi wa lam yufarriqun. Okey, mana-mana mim yang ada tanda mati maka gunakan formula yang kedua. Kena rapat bibir, pastikan tidak dengung. Okey, formula yang kedua tadi kita sebut tadi. Yang lain pun samalah, tanwin yang tidak selari, macam ni kan, tanwin tidak selari tapi selepasnya huruf ra, maka tidak boleh dengung. Ikut formula yang pertama tadi. Yang baru masuk tu nanti boleh tengok balik live apa formula 1, 2, 3, 4 tu. Kena ingat betul-betul mahir formula tersebut. Okey, tengok terjemahan ayat 152. Adapun orang-orang yang beriman, tadi disebutkan tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Kali ini disebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasul-Rasulnya, dan tidak membeza-bezakan di antara mereka, yakni tidak membezakan antara Rasul dengan Rasul-Rasul yang lain, ataupun antara Allah SWT dan juga Rasul dari segi keimanannya. Kelak Allah akan berikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagi mereka yang beriman, iaitu apa tanda-tanda mereka itu beriman? Mereka menerima Rasul, semua Rasul-Rasul, daripada Nabi Adam sehinggalah Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW, tanpa mendustakan ataupun mengingkari mana-mana Rasul. Maka mereka itulah akan diberikan pahala kepada mereka. Dan Allah SWT tegaskan bahawa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay, jadi jelaslah ayat ni sebenarnya tidak perlu dihuraikan panjang. Dari segi maksud tu kita boleh fahami lah. Beza antara orang yang kufur dan juga orang yang beriman. Orang yang kufur tu dia tidak beriman sepenuhnya kepada Rasul, ataupun beriman hanya kepada Allah, hanya beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada kitab contohnya. Itu golongan-golongan kita panggil anti hadis lah. Maka mereka itu sebenarnya orang yang kufur, orang yang tidak boleh diterima imannya. Okay, Auzubillahi. Teruskan. Yas'alunaka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. Sorry. Tadi jangan tebalkan. Tadi tersilap tebal tu. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Panjang sikit ayat ni. Jadi untuk tajwid tuan-tuan dan puan refer sahaja formula 1, 2, 3 dan 4 tadi nun kosong, tanwin atas tidak selari. Okey, 1, 2 di sini tak selari, nun kosong. Okey, semuanya tuan-tuan dan puan guna formula nombor 1, maka lihat huruf selepasnya bukan sabdu, bukan huruf lam atau ra, maka baca dengung 2 harakat. Okey, cuma saya ingatkan selalu mim yang bersabdu maka perlu rapatkan bibir atas bibir bawah ataupun selepas tanda-tanda yang disebutkan tadi, selepasnya huruf mim pasti kena rapatkan bibir atas bibir bawah. Okey. Kemudian yang ada tanda-tanda ombak, 1 samak ni kan, 2, 3, 4. Okey, semuanya tuan-tuan dan puan guna formula nombor 4 tadi. Okey, setiap yang kita baca tadi selepasnya bukan huruf sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat saja tuan-tuan dan puan pilih. 4 ataupun 5 harakat saja. Okey. Lagi summat takhadul ijla, huruf jim qalqalah juga. Macam mana nak tahu? Baju dah kotor, baju ju tu huruf jim. Ni ju ni huruf jim dalam keadaan sukun maka dilantunkan. Okey, baik. Summat takhadul, kalau dekat sini tuan-tuan dan puan perasan ada macam alif ni kan. Ni kita panggil hamzah wasal. Berfungsi bila mana kita bermula pada ayat perkataan tersebut. Tapi kalau tadi kita sambung summat takhazu, abaikan. Tak perlu bariskan summa attakhazu, summa ittakhazu, tak perlu. Okey, hanya berfungsi bila mana kita mulakan pada perkataan tersebut. Contohnya ittakhazu, kita berhenti dekat sum contohnya lah. Kan kita nak mula pada ittakhazu ni, kita bariskan hamzah ini. Macam mana nak bariskan? Rujuk dalam dalam video kita yang ketiga ataupun kedua latest tu. Cara membariskan hamzah wasal ada dekat situ diterangkan secara detail. Okey, yang ni kan ada mim kecil dekat atas ni, maka tuan-tuan dan puan pastikan dulu mim ni ekornya ke tepi ataupun mim ekor ke bawah. Kalau mimnya ekor ke bawah, maka tuan-tuan dan puan guna formula yang nombor 1 tadi. Ni. Mim kosong kan? Sebab sini mim ni kosong. Maka guna formula nombor 1 tadi. Kan? Kalau kita dah sebut tadi, mim kosong, terus tuan-tuan dan puan baca dengung. Tak perlu lihat kepada huruf selepasnya. Huruf selepasnya ni perlu tengok kalau untuk tanda-tanda yang ada dalam kotak. Tapi kalau luar kotak ni mim kosong, terus saja dengung. Macam dekat sini lah. Ni termasuklah mim kosong ni. Walaupun dia kecil ke besar ke, tetap dalam keadaan mim kosong. Cuma pastikan mim ini ekor ke bawah. Sebab apa? Sebab ada mim ekor ke tepi. Mim ekor ke tepi tu adalah mim waqaf yang menunjukkan kita kena berhenti pada perkataan tersebut. Dekat sini kita panggil dalam tajwid iklab kan. Iaitu bunyi nun kita ubah kepada mim. Maka rapatlah ijala mim ba'dima, ijala mim ba'dima. Okey. Cuma pastikan dengung 2 harakat. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ingat formula 1, 2 ni dah boleh cover dalam 7 ke 8 hukum tajwid dalam 2 formula sahaja. Dan yang lain-lain pun sama. Banyak dah kita cover dalam formula-formula yang ringkas. Okey, jadi apa lagi? Dah selesai lah tu untuk tajwid, senang saja tuan-tuan dan puan. Tak payah risau untuk kita tengok pada terjemahan. Orang-orang yakni ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab daripada langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Ini tentang orang-orang ataupun ahli-ahli kitab lah. Meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan kitab daripada langit sebagai bukti lah. Kan? Ataupun supaya mereka ni dengan alasan kalau turunkan daripada langit barulah mereka nak beriman contohnya. Itu sebenarnya adalah alasan sahaja. Jangan pelik lah Nabi Muhammad SAW. Jangan pelik. Kerana apa? Sebab sebelum Nabi pun mereka ini telah meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar daripada itu. Iaitu apa? Mereka berkata kepada Nabi Musa, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir kerana kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak lembu. 240. Patung anak lembu itu dibuat daripada emas untuk disembah. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Itu antara alasan-alasan ataupun mereka ini
minta macam-macam yang pelik-pelik kepada utusan kan, kepada nabi-nabi mereka dengan alasan untuk mereka tidak mengikuti sebenarnya. Jadi kalau kita nak lihat kepada kehidupan kita seharian kan, adakah kita selalu memberi alasan, dan dengan alasan tersebut niat kita adalah untuk tidak mengikuti apa yang sepatutnya kita buat sebagai seorang Islam dan juga sebagai seorang orang yang beriman. Okey. Okey, berikutnya ayat yang terakhir 154. Wa rafa'na fawqahum الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Okey, tajwid apa yang kita ada dekat sini? Okey, lam kosong pastikan tidak dilafazkan. Fawqahumuttu terus masuk dalam huruf ta. Okey. Okey, saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan mungkin yang dah ada belajar ataupun yang pernah tengok video kita, iaitu cara membariskan hamzah wasal. Ni kita sebut tadi kan. Dekat summa ni ada hamzah wasal. Saya test sikit dekat sini. Contohlah kalau kita berhenti wa qulna lahum, macam mana tuan-tuan dan puan nak mula pada perkataan ni? Sama ada udkhulu ataupun adkhulu ataupun idkhulu. Cuba tuan-tuan dan puan jawab. Okey, jawapan A adkhulu, jawapan B udkhulu, jawapan C idkhulu. Cuba jawab A atau B ataupun C. Kita nak kena bariskan baris apa ni dekat sini. Kalau yang pernah belajar sebelum ni ataupun pernah tengok video kita, video yang cara membariskan hamzah wasal, insya-Allah boleh jawab ni. Insya-Allah boleh jawab. Kalau kita sambung tadi tak ada masalah. Wa qulna lahum udkhulu, kita abaikan. Tapi kalau kita nak mula, kena bariskan dia. Cuma soalan dia nak bariskan atas ke depan ke bawah ke. Kalau atas A, depan B, bawah C. Cuba jawab. Okey, Alung kata B. B tu depan lah, udkhulu. Okey. Lagi? Okey, Puan Normah B, iaitu udkhulu juga. Okey, ada lagi sahabat-sahabat yang nak cuba jawab. Ada khulu ke, udkhulu ke, idkhilu? Depan, Umi Kalsum depan, maksudnya B lah. Okey, Umi Kalsum pun bagi tahu B. Puan Juwita B juga, udkhulu. Ada lagi tak nak jawab? Ada khulu ke, idkhilu ke? Yang pernah belajar sebelum ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat lain kongsi ke, ataupun ustazah lain kongsi ke kan, macam mana nak bariskan, boleh komen kat bawah. Okey, tak apa, kita tunggu dulu. Kalau ada nak jawab, kita pergi pada yang tajwid yang lain. Okey, yang tidak selari ni tuan-tuan dan puan, guna formula yang pertama tadi, sama juga dengan mim kosong. Okey, guna formula pertama, cuma yang kalau mim ni tak perlu lihat huruf selepasnya apa, terus baca dengung. Jadi kalau macam ni situasinya, ada 3 hukum tajwid lah yang kita boleh sebut. Sama ada idgham ma'al gunnah, idgham syafawi, ataupun idgham mislain saghir, atau idgham mutamassilain. Okey, ataupun wajibul gunnah pun boleh. Tapi yang penting ketiga-tiga hukum tadi semuanya dengung 2 harakat lah. Cuma nak bagi tahu kat situ, ada kadang-kadang satu situasi tu ada 2 ke 3 hukum tajwid dari segi nama dia. Misaqan, hurufnya selari, tanwin selari, maka baca jelas tadi kita dah sebut dalam formula yang kedua. Okey, dah tak ada. Jawapan dia B, iaitu udkhulu. Ya, betul, jawapan dia B, kena baca depan, baris depan, udkhulu. Sebab apa? Sebab selepas hamzah wasal ni tidak ada lam. Kan, bila tak ada lam tu kena lihat pada baris huruf ketiga. Baris huruf ketiga tu huruf kha lah, 1, 2, 3 ni huruf ketiga. Cuma kena ingatkan juga, tak semualah kita boleh guna formula tu. Pertama sekali sebenarnya kena pastikan perkataan itu adalah perkataan isim ataupun fi'il. Kalau isim tu maksudnya kata nama kalau dalam bahasa Melayu. Fi'il tu bermaksud kata kerja. Kalau macam kat sini udkhulu ni kata kerja. Kan masuk. Itu kata kerja. Maka kalau kita dah pastikan dia kata kerja, barulah kita boleh guna formula yang tengok lihat baris kedua tu, baris ketiga tu. Kalau tak, katakan dia memang isim. Contohnya ibnu kan, alif, ni ibnu contohnya, alif ba nun. Kan contoh ada hamzah wasal sini, ibnu. Tapi kalau perkataan ni, kalau tuan-tuan dan puan
tak guna kalau tuan-tuan perempuan gunakan formula tadi, maka tuan-tuan perempuan akan bariskan dia depan, betul tak? 1 2 3 kan, sebab huruf selepasnya huruf ketiga baris depan. Maka tuan-tuan perempuan akan baca ubnu. Tapi sebenarnya ubnu salah. Dia baca ibnu. Sebab apa? Sebab ini sebenarnya isim. Itu kata nama. Sebenarnya lah, satu first step yang pertama kena pasti dulu dia isim ataupun fi'il. Itu pun ada terangkan dalam video TikTok kita. Tuan-tuan perempuan boleh rujuk dekat situ lah. Cuma yang penerangan isim ke fi'il tu dia akhir-akhir sikit. Seingat saya dia akhir-akhir sikit. Maksudnya kena tengok daripada awal hingga ke akhir tu video tu. Rasanya tak sampai 3 minit kot video tu, 2 minit ke seminit lebih. Cara membariskan hamzah wasal boleh tengok kat situ lah, ada explain. Okey. Selesailah untuk hari ini. Kita tengok terjemahan yang terakhir, ayat terakhir. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan juga kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Itu kalau kita dah baca juga sebelum ni, iaitu peristiwa yang mereka langgar peraturan ketika hari Sabat ni, hari Sabtu, yang mereka tidak dibenarkan bekerja kerana hari itu perlu berfokus kepada ibadah saja. Tapi mereka ni membuat helah, pasang pukat hari Jumaat, kemudian angkat pukat hari Ahad, kan. Dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian yang kukuh. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja untuk hari ini. Kita dah selesai muka surat yang ke-102, iaitu awal juzuk yang ke-6. Alhamdulillah. Selesai kita juzuk yang ke-5. Hari ini kita dah diberi ruang dan juga peluang untuk kita sambung surat yang ke-102 ni, iaitu kita baru masuk awal juzuk ke-6. InsyaAllah kita akan sambung lagi surat yang ke-103 pada hari Rabu. Sepatutnya kita ada esok, tapi esok saya ada urusan pagi tu. InsyaAllah kita jumpa dan kita sambung balik muka surat 103. Okay, sama juga kita baca, kita tengok tajwid dan juga terjemahan ayat ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca, insyaAllah. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang join hari ini sehinggalah habis kita punya sesi live, dan juga ada sebarang kesilapan dan sebagainya, saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sama-sama. Jazakallahu khairan wa iyyaka. InsyaAllah kita jumpa hari Rabu nanti. Okey, boleh ajak lagi lah family-family yang tengah cuti sekarang kan, cuti kerja, cuti anak-anak, cuti dan sebagainya. Boleh join sama-sama, insyaAllah kita belajar. Dan juga boleh tengoklah video-video yang ada tu supaya dapat ambil manfaat daripada video tersebut, insyaAllah. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Okay, untuk sesi-sesi yang sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik sebenarnya dekat YouTube. Okay, sebab kita dah masuk juzuk 6, juzuk 5, juzuk 4, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat YouTube. Tekan je link dekat bio tu ada. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi